Hai semua, selamat datang ke forum edisi hari ini bersama dengan saya Dayang Zainatul Akmal dalam kesibukan kita menyaksikan apa yang bakal disajikan oleh atlet-atlet kita dalam Tamasya Sukan SEA Filipina 2019. Sudah pastinya forum juga tidak akan ketinggalan untuk terus bawakan kepada anda perkembangan sukan tempatan. Sekarang ni Dayang nak ceritakan kepada anda, ini adalah sedikit teaser lah untuk SUKMA yang akan berlangsung. Bukan tahun ni, bukan tahun depan. Tapi sekarang ni kita bersama dengan Menteri Belia dan Sukan Negeri Sabah iaitu YB Fung Jinze. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan Dayang pada hari ini. Banyak soalan yang hendak Dayang tanyakan kepada anda, especially tentang Sabah sebagai venue untuk SUKMA. Jadi kita tahu bahawa kali terakhir Negeri Sabah menjadi lokasi pilihan untuk sukan SUKMA adalah pada tahun 2002. Jadi apa perasaan anda tentang misi untuk menjadikan Sabah sekali lagi host untuk SUKMA? Ya, Sabah satu tempat yang sangat-sangat indah, Dayang. So, pernah ke sana? Yeah, yes, I agree. Yeah, you've been there. Yeah. So we want to welcome all Malaysians to come to Sabah. To visit Sabah is a very wonderful, sangat cantik punya tempat. So kerajaan Sabah pada hari ini sangat-sangat committed dan berdedikasi untuk membidah ini penganjuran tuan rumah sebagai SUKMA, Sukan Malaysia 2022. So ini merupakan satu hasrat kerajaan negeri untuk menaik taraf semua kemudahan-kemudahan sukan dan juga menyambut semua orang Malaysia untuk datang melawat ke Sabah. Okey, seandainya Sabah menjadi tuan rumah untuk SUKMA nanti, apa agaknya objektif utama yang telah pun diletakkan oleh kerajaan negeri Sabah? Kerajaan negeri Sabah harap untuk wujudkan fasiliti-fasiliti yang baik untuk orang Sabah, bukan saja untuk orang Sabah tapi elit-elit dari Sabah, mereka akan bakal mewakili orang Malaysia untuk pergi ke arena antarabangsa. So pada hari ini kita lihat Sabah sekarang agak ketinggalan kalau dari segi infrastruktur. So itu adalah hasrat untuk kasih on par with the national standard supaya kita wujudkan fasiliti yang bertaraf dunia untuk ada di Sabah, supaya Sabah bakal melahirkan lebih banyak atlet-atlet yang mewakili Malaysia ke antarabangsa. Okay. So in a way ini adalah pelan jangka masa panjang jugalah untuk akhirnya melahirkan ramai lagi atlet-atlet muda yang boleh menjadi pelapis, bukan setakat sebagai atlet Sabah saja tetapi untuk atlet Malaysia. That's a very good plan. Dan pun bersetuju dengan perkara itu. Okey, jadi sekiranya Sabah dipilih menjadi tuan rumah, di mana agaknya venue yang mungkin bakal menjadi tempat di mana kita akan saksikan acara-acara berlangsung nanti? Ya, pada tahun 2002 Kota Kinabalu dipilih sebagai main venue untuk SUKMA 2002. So pada kali ini oleh kerana infrastruktur kemudahan-kemudahan sukan di Sabah khasnya di Kota Kinabalu sudah ketinggalan 20 tahun. Majoriti infrastruktur di Kota Kinabalu adalah dibina pada tahun 2002. So kita akan kekalkan di Kota Kinabalu dan sedangkan kita akan luaskan lagi ke Sandakan dan Tawau. Tapi jangan risau kerana Sandakan dan Tawau Kota Kinabalu ada direct flights. Dari Kuala Lumpur memang senang. Bukan saja direct flights dari Semenanjung Malaysia tapi ada antarabangsa juga. So ini adalah kekuatan kita supaya kita bukan saja menyambut atlet-atlet dari nasional tapi kita pun menyambut pelancong-pelancong dari Semenanjung Malaysia. Okey, itu satu perkara yang menarik dan Dayang juga merasakan bahawa Dayang bersetuju di mana ini juga boleh menarik pelancong-pelancong yang boleh datang ke Sabah untuk bercuti nanti. Sekarang ni Dayang masih lagi ditemani oleh YB Fung Jinze iaitu Menteri Belia dan Sukan Sabah. Terima kasih sekali lagi YB kerana sudi bersama dengan Dayang. Kita masih lagi bercerita tentang bidaan negeri Sabah untuk menjadi tuan rumah SUKMA 2022 dan antara rival ataupun kira competition untuk Sabah yang juga hendak membida menjadi tuan rumah nanti adalah negeri Selangor. Kenapa agaknya Sabah patut dijadikan pilihan instead of Selangor, YB? Saya rasa tujuan utama untuk adakan SUKMA secara rotation bergili-gili adalah kerana
di Malaysia ini ada banyak negeri tidak ada kemudahan-kemudahan sukan yang unggul dari segi infrastruktur dan juga bertaraf antarabangsa. Dan kini Sabah, walaupun kita lahirkan banyak atlet-atlet yang unggul dan baik, tapi kita ketinggalan dari segi infrastruktur seperti mana saya katakan tadi. So itu adalah sangat penting bagi kerajaan Malaysia untuk mempertimbangkan untuk menaik taraf dan wujudkan fasiliti yang baik di negeri Sabah. So itulah sebab kalau berbandingan dengan infrastruktur antara Selangor dan Sabah, sudah tentulah Sabah memerlukan lebih banyak perhatian dan juga sama rata dari segi infrastruktur untuk dinaik tarafkan. So kita harap secara prinsipnya kerajaan Malaysia haruslah di Malaysia Timur, kerana Sarawak sudah ada SUKMA 2016, tapi Sabah memerlukan infrastruktur yang baik. So itulah sebab kerajaan Sabah perlu adakan SUKMA 2022 supaya kita seraraskan dan supaya kita on par with the international standard in terms of facility sukan. Okey, in a way adalah satu kerugian sekiranya kita tidak berikan peluang ini kepada potensi yang ada di negeri Sabah. Ya. Jadi ini adalah peluang terbaik untuk atlet-atlet muda di Sabah untuk betul-betul tonjolkan potensi mereka. Okey, untuk acara seperti SUKMA yang dianjurkan setiap 2 tahun, kenapa SUKMA YB boleh katakan adalah the best path untuk berikan kemudahan dan juga berikan peluang ini untuk sukan negeri Sabah? It's a quantum leap, you see. Kerana kalau kita berbanding dengan infrastruktur, bukan saja infrastruktur, tapi pembangunan atlet. Kerana Sabah used to be a sport powerhouse. Kita lahirkan banyak atlet-atlet yang terunggul, bukan saja mewakili Sabah tapi mewakili Malaysia. So kalau kita tidak ada infrastruktur yang baik dan juga setaraf dengan peringkat nasional, kita akan rugi kerana kita tidak dapat lahirkan atlet-atlet yang baik. So kita harap supaya Sabah diberi peluang untuk naik taraf kemudahan-kemudahan sukan, wujudkan fasiliti yang baik. Dalam bidaan ini kan YB, untuk memastikan Sabah jadi pilihan untuk menjadi tuan rumah untuk SUKMA 2022, apa cabaran yang kita boleh katakan paling mencabarlah? Ya, cabaran is always about the funding. Kerana kerajaan persekutuan pada hari ini mereka nak melihat secara dana dan juga fasiliti untuk memperuntukkan sebanyak 200 hingga 300 juta ringgit Malaysia untuk membantu negeri yang ingin membina sukan Malaysia. So saya rasa ini adalah cabaran yang besar untuk memperuntukkan sebanyak beratus juta ringgit. So tapi saya rasa ini adalah pelaburan investment yang betul, kerana kalau kita melabur kepada atlet-atlet kita, anak-anak muda kita, khususnya yang jauh dari Sabah, mereka akan di-empower. It will empower their potential, khususnya anak-anak Sabah amat berbakat dari segi sukan. So kita harap peluang yang sama rata diberi ke anak-anak muda yang jauh dari Sabah. Alright, dan terakhir sekali, last but not least, yang saya nak tanyakan kepada YB adalah apa harapan YB untuk bidaan SUKMA Sabah 2022 ni? What do you hope to see along the process of bidding ni, dan juga seandainya berjaya SUKMA dianjurkan di Sabah? Ini adalah perancangan jangka panjang untuk kerajaan negeri Sabah. Kita bukan saja mahukan untuk anjurkan sukan Malaysia SUKMA di Sabah. Kita mahu lebih banyak lagi acara antarabangsa untuk diwujudkan di Sabah. So ini adalah titik permulaan ambition kita ataupun hasrat kita untuk wujudkan fasiliti yang baik supaya pembangunan sukan di negeri Sabah ini dapat dipertingkatkan dan diberi keutamaan. Atlet-atlet kita dapat melihat ada harapan yang besar di Sabah, dan juga anak-anak muda melihat ada harapan yang besar di Sabah. So itu adalah hasrat kita untuk wujudkan lebih banyak peluang dan ruang kepada anak-anak muda di Sabah, kerana mereka berbanding ke anak-anak muda di Semenanjung, sudah tentulah mereka adalah lebih kurang dari segi peluang yang ada di Sabah. So kita harap Sabah ada satu hari nanti kita dapat menjadi semula sport powerhouse like we used to be.
Alright, okay. Thank you so much, Fabi. Good luck, all the best kepada Kerajaan Negeri Sabah. InsyaAllah kita boleh lihat Sabah sebagai negeri ataupun lokasi di mana SUKMA akan berlangsung pada tahun 2022 nanti. Thank you so much. Hope to see you again soon. Thank you. Jangan lupa juga untuk like kami di Facebook, follow kami di Twitter @astroarina dan Instagram kami iaitu @astroarinahd. Dan terus bersama dengan kami untuk Sukan Si. Jangan lupa, kita jumpa lagi di forum edisi yang akan datang. Salam hormat dan jumpa lagi. Bye!